Okey, tadi sebelum Alhamdulillah. kita berhenti berehat, Betul. Kita ada paparan mengenai dengan 48 tahun beras Faizah, peraduan 48 tahun beras Faizah. Jadi sertailah, jadi sebab kalau tengok hadiah tu memang dah berulang kali kita tengok dan rasa macam memang wajib masuklah. pergi umrah, pergi Beijing, kan? Kemudian ada dapat motor lagi, macam-macam lagi lah. Jadi macam mana nak menyertainya? Anda kena dapatkan borang peraduan, caranya dengan pergilah. beras Faizah yang tulen sahaja, ulang balik yang tulen sahaja dan pastikan Faizah Baru beli. Ini boleh jadi duta kita ni. InsyaAllah. Fazli pun dah lama dah tu. Kadang stok kat rumah semua beras Faizah. Alhamdulillah. Memang beras Faizah, saya tak beli beras lain. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey, baik, kita terus seperti yang kita wawarkan tadi, kita nak bersama dengan tetamu kita. Sebenarnya tetamu kita ni istimewa orangnya sebab dia mengembara daripada China ke Malaysia dengan menaiki basikal. Subhanallah, saya tengah bayangkan tu macam mana, dan dia berkayuh basikal itu berseorangan. Berseorangan. Bukan berkumpulan. Betul. Bukan dengan bodyguard. Ya, dan mengambil masa selama habis kurang 3 bulan. Jadi kita akan terus bersama dengan insan istimewa yang memberikan inspirasi kepada anda semua dan juga saya, iaitu saudara Tajuddin Muhammad Ros. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, bila baru sampai Malaysia ni dah lama ke dah baru juga? 10 Mac tahun ni 2016 saya sampai di sempat beraya lah. Sempat beraya. Alhamdulillah. Saya fikir kata kalau baru sampai ni memang tak sempat beraya. Sempatlah berpuasa dan beraya di Malaysia. Okey. So soalan pertama saya, macam mana boleh tergerak hati nak melakukan pengembaraan solo ni? Okey, kalau ikutkan asalnya since 2 years ago saya aktif pergi ke Guangzhou, China untuk beli barang. And then saya juga buat trip borong ke China. Dan dari situ saya tercetus idea untuk saya buat something different yang adventure. Dan plan asalnya saya cuma nak backpackers. Pusing satu China, habis China dan balik Malaysia. Plan asal macam tu, tapi saya rasa macam biasa, macam common sangat ramai orang buat. So saya nak lebih adventure. Di satu hari tu saya perasan dekat Facebook Badrul Hisham, seorang pelajar Malaysia daripada UK, kayuh basikal balik ke Malaysia lepas habis belajar. So saya nekat saya nak jumpa dia. Lepas jumpa Badrul Hisham barulah saya final decision, okey, backpackers pusing China, lepas pusing China, kayuh basikal balik ke Malaysia. So basikal membawa dari Malaysia ke macam mana? Basikal dari Malaysia. Buka-buka masuk dalam kotak, sampai sana pasang. Okey. Maksudnya yang memberi inspirasi memang saudara Badrul itulah yang memang berkayuh daripada mana? Daripada London ke Malaysia lah. Okey. So bila bincang dia, so apa motivasi yang diberi? Ada dia kata tak payah buatlah, ataupun memang ada sesuatu yang menyebabkan Tajuddin begitu semangat untuk buat? Dia dalam pengembaraan ni, pada saya tak kisah kita berbasikal ataupun kita secara backpackers, motor, apa-apa jenis kenderaan sekalipun, masa kita mengembara kita perlu bergantung harap sepenuhnya pada Allah SWT. Dan di situ Allah akan uji kita dengan kesenangan, dengan kesusahan. Dan bila diuji dengan kesusahan, pada saya dari situ baru saya kenal erti syukur. Syukurnya kita dilahirkan di Malaysia sebagai seorang Islam Melayu. Dan untuk makluman penonton sekalian, saudara Tajuddin dia berkayuh daripada China, Vietnam, lepas tu ke Laos, Cambodia, Thailand dan juga sampai ke Malaysia lah. Okey, ceritakan sedikit tentang trip tu sebenarnya, berapa lama berada di China dan kemudian. Okey, kalau ikutkan misi saya sebenarnya berkayuh ni, saya nak cari satu misi yang boleh membawa manfaat kepada negara dan juga pada belia-belia di Malaysia. Jadi saya target satu misi untuk menyampaikan mesej keamanan di antara Malaysia dan juga China. So atas sebab ini, masa di China saya target untuk dapatkan liputan media. Alhamdulillah masa di Nanning, saya diserbu oleh media TV, elektronik, surat khabar untuk buat liputan mengenai pengembaraan saya. Media di China atau media di China? Media di China. Dan apa biasanya mungkin ada persepsi daripada mereka melihat Tajuddin begitu bersemangat daripada China nak ke Malaysia, mungkin ada soalan-soalan yang ditanyakan. Okey, ada. Itulah pada saya, niat saya sebenarnya saya nak cuba buat sekelumit usaha yang mana boleh bagi impact di antara dua negara, Malaysia dan juga China. Dan alhamdulillah penerimaan rakyat China dengan rakyat Malaysia sangat-sangat bagus. Sehingga kan masa di Nanning ada satu keluarga yang layan saya sangat bagus. Dia ambil saya sebagai anak angkat. Ajak saya minum teh di rumah. Sangat bagus bagi cenderahati.
Oh, maksudnya dia memang ambil sebagai keluarga angkat, sebagai anak angkat lah. Itu memang warga tempatan sana. Warga tempatan. Dibawa saya pergi jalan-jalan. Macam ni dia boleh notice first kali yang kenalan dari Malaysia yang bagi contact number dan saya contact dia terus berhubung. Okey. So yang tentang media tadi tu, macam mana mereka notice yang Tajudin sedang juga bantuan daripada kenalan tadi. Kenalan tadi yang baru kenal tadi. Sebab tu saya cakap bila kita mengembara ni Allah SWT susun perjalanan tu sangat cantik. Yang mana cabaran saya antaranya hari pertama saya ada aksiden. Hari pertama kali saya ada aksiden. Dalam keadaan saya seorang, gelap gelita, suhu sejuk 11 degree malam. Dilanggar oleh? Saya jatuh sendiri sebab hari pertama saya tak selesa dengan keadaan basikal. Jadi beg yang terlalu bahagian berat. depan saya tak ikatkan kemas, so terbelit dekat tayar depan, lepas tu saya tersembam. Sebaik sendiri, kalau dengan kenderaan lain lebih berbahaya. Sebaik saya tak kena langgar. Alhamdulillah tak ada yang besar. Dia maksudnya pengembaraan dilakukan pada waktu siang saja ataupun sehingga malam juga. Cuma di China itulah salah saya sebenarnya. Kesalahan pertama saya mengayuh waktu malam. Sebabnya saya nak mulakan hari Jumaat penghulu hari dan saya nak mulakan lepas main Jumaat. Tapi itulah tak boleh sebenarnya kayuh waktu malam. Dalam keadaan seorang risikonya sangat besar risikonya. So apa lagi antara cabaran lain yang dilalui sepanjang 3 bulan tu? Okey, setiap negara dia ada cabaran dia sendirilah. Macam tadi di China ada jatuh basikal. Kemudian masa di Laos, saya banyak lalu rural area, kawasan-kawasan kampung. Ada satu kawasan masa saya nak cross border antara Vietnam dengan Laos di Nam Pao International Checkpoint. Kawasan tu tak ramai yang lalu. Dia punya laluan nak cross border pun mendaki. Climbing, hutan belantara kiri kanan. Sampai satu tahap saya climbing cuaca kabut terlampau tebal. Memang sejuklah keadaan masa tu. Putih je, dia macam hujan. Macam hujan gerimis, tapi sampai satu tahap dekat corner saya dengar bunyi macam hujan. Saya dah risau dah. Saya takut tak sempat sampai ke next checkpoint. Next checkpoint satu pekan Laksau di Laos. Sampai satu corner saya dengar bunyi macam hujan. Rupanya bukan hujan, air terjun. Sangat cantik. Allah Subhanallah. Dan satu lagi saya tak risau kena rompak ke. Bukanlah tak risau langsung. Cuma saya lebih risaukan mengenai haiwan buas. Sebab kiri kanan memang hutan belantara. Kereta pun tak banyak, motor pun sekali lalu hilang. Sebab kabut sangat tebal. Dari segi pemilihan route tu kan, macam mana? Adakah dipilih daripada awal ataupun memang dah reki daripada awal jalan-jalan? Memang itulah jalan untuk berbasikal ke bagaimana? Sebelum mula mengembara memang dah buat route daripada sana terus sampai ke Malaysia. Lalu untuk setiap hari lah. Tapi jadual sebenarnya akan berubah dari segi masa laluan sebab atas nasihat orang tempatan. Dan bila kita study pula, terbaca pula blog orang lain, so nampak pula jalan ni tak baik, tak bagus, so kena lalu jalan lain. They keep changing lah. Dan satu lagi antara isu biasanya adalah isu persempadanan dan juga dia bila masuk immigration negara-negara masing-masing lain cara mereka kan. Jadi ada tak kesukaran menembusi immigration di setiap negara? Dengan basikal dia tak macam motor. Basikal sangat-sangat mudah. Tinggalkan basikal dan kita bawa badan pergi ke kaunter. Buat macam biasa, cop pasport, lepas tu tolak basikal masuk ke negara sebelah. Dia tak macam motor, perlukan documentation yang sangat rumit, perlu insurans, scanner. Lebih mudah lah berbanding dengan kalau kenderaan bermotor. Dan masa saya dekat Thailand pula, ada sekali tu, masa tengah cop pasport, dia tanya saya dari mana. Rupanya dia pun minat juga berbasikal. Lama saya dekat kaunter berbual dengan dia. Lama berbual pula. Itu pegawai immigration tu. Betul. Dan saya kabarkan juga yang Saudara Tajudin juga memang ada checkpoint-checkpoint yang berhentilah. Antaranya ada masjid-masjid di sepanjang laluan tu lah. Masa di antara objektif yang saya buat untuk sepanjang kayuhan habiskan misi dari China ni, saya nak singgah masjid-masjid yang ada di sepanjang laluan lah. Dan masjid yang banyak saya singgah di Kemboja. Mana jarak antara satu masjid ke satu masjid dalam 80 ke 120 km. Setiap masjid berhenti. Dan masa di Kemboja juga saya diuji dengan masalah kewangan yang agak kritikal lah. Yang mana saya cuma ada RM50 dan saya mampu bergerak sejauh 900 km dengan berkayuh. Subhanallah. Tapi satu yang saya belajar sehingga kali ini saya cuba amalkan, duit bukanlah segala-galanya. Duit perlu. Tapi yang nombor satu kita kena utamakan, saya belajar pegang satu ayat Quran ini, mintalah kamu pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Memang di setiap masjid yang saya berhenti, saya dah penat, tak larat nak masak, memang ada beras. Tapi kalau ikutkan saya, lepas mandi, lepas solat, saya nak tidur terus. Tapi orang kampung setiap masjid sampai dah sediakan makanan. Saya tengah mandi, saya dah siap nasi.
Allah. Ajak makan kat rumah. Orang Kemboja sangat bagus dengan orang Malaysia. Sebab tu walaupun dengan RM50 tapi boleh berjalan sejauh 900 km. Betul. Subhanallah. Dari segi bahasa bagaimana dari satu negara ke satu negara? Bahasa agak susah sebab dia orang basic English pun tak boleh. Nombor pun tak boleh, susah. Jadi masalah sikitlah dari segi bahasa. Jadi macam ni diorang tahu yang Tajudin tengah mengembara, berseorangan sampai kan dapat layanan yang baik kan? Saya cuba tunjuk gambar dekat phone saya. Saya tunjuk gambar. Untuk di negara China saya boleh cakap basic Mandarin sebab saya ada attend kelas Mandarin. Di negara China okey, di Vietnam dengan Thailand dia orang boleh cakap bahasa Inggeris. Cuma di Laos dan Kemboja lah agak susah. Okey. So cuma sign language lah. Tunjuk gambar sign language. Tapi layanan yang baik juga tetap diterima Saya lagi suka pergi negara miskin sebenarnya. Ya. Sebab dia punya meraihkan tetamu lebih ni. So kebanyakan yang bila singgah di masjid-masjid tu yang melayan Tajudin tu adalah orang Muslim Orang Muslim, jemaah masjid sendiri. Okey. Baik, saya fikir gini sebab maksudnya sepanjang setiap hari itu berapa lama kayuhan dilakukan? Maksudnya sehari kita boleh katakan berapa jam? Fitness Sebab ni bercakap tentang fitness kan, bukan senang. Lebih kurang 8 ke 10 jam. 8 ke 10 jam. Berhenti mandi tak? Berhenti, kena berhenti. Sehari 8 hingga 10 jam dan malam rehat lah. Malam rehat. Biasa saya akan cuba sebelum maghrib lah untuk sampai. Sebelum maghrib. So malam boleh akan berjemaah berehat. di masjid lah. Okey, macam mana nak mengekalkan, nak mendapatkan fitness sedahsyat itu dalam masa yang mudah je lah? Pada saya training lah kena cukup. Training kena cukup dan second mental. Mental kena kuat. Sebab fizikal pada saya nombor 2. Sebab bila dalam keadaan saya pergi dengan kewangan yang tak berapa nak cukup, lepas tu tinggalkan anak 2 orang yang masih kecil. Jadi mental perkara utama lah yang perlu diambil berat lah. Cuma dari segi fitness, training sebelum mula mengembara ni saya dah training dengan kelab basikal di kawasan saya di Jengka. Saya cari kelab basikal, saya join dia orang. Masa itulah baru sebenarnya saya kenal basikal. Berapa lama training untuk dapatkan fitness? Lebih kurang 2 bulan saja. 2 bulan. Maksudnya setiap hari buat kayuhan lah. Setiap hari. Okey, dari segi pemilihan basikal penting atau tidak untuk travel tu? Sangat-sangat penting. So adakah Tajudin memiliki basikal yang bersesuaian sepanjang perjalanan tu? Sebab saya lambat kenal basikal ni sebab kalau untuk jalan jauh ni nama basikal dia touring bike. Dia memang special untuk jalan jauh. Tapi saya tak mampu untuk beli touring bike ni. Dan saya agak cuma mahal. ada satu mahal. Saya cuma ada satu mountain bike. Mountain bike ni biasa untuk off road. Jalan dalam kelapa sawit. Dan saya ada basikal tu yang saya gunakan. Di sini sebenarnya saya nak tunjukkan pada belia-belia jangan tunggu kita dah cukup baru kita nak mula. Apa yang kita ada jangan meletakkan faktor kejayaan tu pada benda tertentu sahaja. Betul. Kan. Dalam apa perkara sekalipun. Kadang-kadang setengah orang rasa nak cukup dulu baru boleh mula. Lambatlah nanti kan kalau ada masa. Okey, itulah sebagai terakhir lah. Masa kita panjang nak cerita sebenarnya tapi mungkin sebagai inspirasi kepada anak muda di luar sana yang saya rasa ramai juga yang nak melakukan sesuatu di luar kebiasaan tapi takut, tapi tak berani, tapi rasa macam tak cukup. Sebab saya tertarik bila Cik Tajudin sebut tadi adalah meletakkan tawakal pada Allah yang melebihi segala-galanya, duit dan sebagainya kan. Silakan. Saya satulah pada saya anak-anak muda kita jangan terlampau leka dengan kemajuan yang ada sebab bila saya pergi negara miskin dan saya buat perbandingan dengan anak muda Malaysia, kita terlampau leka dengan kemajuan yang ada sebab kita lahir-lahir semua benda dah ada. Dan satu nasihat yang paling penting, jangan terlalu mempertikaikan apa yang negara bagi pada kita, tapi persoalkan juga, usahakan juga apa yang kita beri pada negara. Nasihat pada golongan belia. Mana bersyukurlah dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Adakah Cik Tajudin rasa lebih bahagia selepas kembali daripada pengembaraan? Lepas balik saya lebih kenal hati syukur. Okey. Dan pastinya syukur itulah yang akan memberi kebahagiaan kepada kita. Bukan bahagia baru nak belajar syukur. Kita mula dengan syukur baru kita dapat nikmat bahagia tu. Insya-Allah. Jadi so lepas ni ada tak next trip selepas ini? Insya-Allah bulan 9 atau bulan 10 ni saya akan buat kayuhan Semenanjung Malaysia, kayuhan Jalur Gemilang. Di mana saya akan visit setiap majlis belia negeri Pahang dan dalam masa sama saya akan mempromosikan pelancongan negeri Pahang sempena tahun melawat Pahang tahun depan 2017. So kalau nak teman untuk berbasikal bersama beritahulah. Tapi saya kayu dekat je lah, tak jauh-jauh lah kan. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Tajudin. InsyaAllah semoga terus berjaya dan insyaAllah terus mengharumkan nama Malaysia. InsyaAllah. Dan yang penting setiap misinya ada mesej yang disampaikan. Yang penting mesej yang membawa kepada kita kembali kepada pencipta kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih. Ini antara orang-orang yang memberi inspirasi kepada kita. Jadi kalau mana yang kita boleh ambil perkara yang baik itu kita ambil. Kalau kita mampu lakukan, kita lakukan insya-Allah. Kalau tak mampu lakukan, tengok dan sokong yang lakukan. Okey.